Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mengulas sedikitlah tentang isu hadis 40 yang cuba diperkenalkan atau hendak diperkenalkan oleh pihak kerajaan hari ini melalui cadangan yang barangkali disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan kemudian melalui Kementerian Pendidikan untuk dijadikan sebagai satu sukatan dan reaksi yang telah ditunjukkan oleh non-Muslim yang tidak bersetuju. Untuk adil, saya tidak menyebut semua non-Muslim, tapi non-Muslim yang tidak bersetuju, yang telah melahirkan ataupun meluahkan pandangan mereka. Saya ingin nyatakan beberapa perkara yang untuk kita renung bersama. Iaitu, kita tahu kerajaan yang ada pada hari ini adalah kerajaan yang mendapat blessing daripada kumpulan politik bukan Islam atau non-Muslim yang selama ni mereka rasa tidak puas hati dengan masyarakat Muslim dalam banyak hal. Dan mereka ini telah menjadi penyokong kepada kerajaan hari ini sehingga kerajaan hari ini dapat tegak. Saya bukan nak mengulas tentang kualiti ataupun tentang siapa kerajaan hari ini, tetapi saya nak mengulas tentang keadaan yang sedang berlaku. Mereka ni menyokong dan mereka menganggap kerajaan hari ini dengan gabungan pemimpin-pemimpin politik yang ada dalam kerajaan hari ini yang terdiri daripada tokoh-tokoh dalam orang Islam yang ada dalam kerajaan hari ini, pada mereka mesra Islam ataupun versi Islam yang mereka ni amalkan cocok ataupun sesuai dengan kehendak golongan yang merasakan Islam adalah suatu ancaman kepada mereka. Ini realiti yang ada. Pun begitu, apabila kerajaan hari ini yang selama ni mereka kata mereka setuju, mereka kata inilah versi Islam yang mereka mahu untuk Malaysia, mencadangkan untuk dibawa hadis 40, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, supaya dibaca oleh anak-anak di sekolah dengan tafsiran dan huraian yang akan dibuat oleh kementerian yang kerajaan mereka pilih, yang mereka anggap cocok dengan mereka. Pun begitu, mereka tidak setuju apabila menyebut yang nak dibaca tu hadis Nabi. Mereka bantah. Sehinggalah terpaksa kerajaan menjelaskan, sebenarnya tak, Menteri Pendidikan pun bagi tahulah sebenarnya tak, hanya nak dibaca kepada orang-orang Islam saja. Hadis ni hanya orang Islam saja. Patutnya dah lega lah. Orang Islam saja nak baca hadis. Ini buat pula bantahan. Hatta orang Islam pun mereka bantah beberapa hadis itu daripada dibaca oleh orang Islam. Padahal itu agama orang Islam. Artinya mereka sentiasa tidak akan puas hati walau sebaik mana awak telah layan mereka, begitulah mereka. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Kata Allah dalam surah Ali Imran. Telah zahirlah permusuhan daripada mulut-mulut mereka. Apa yang tersimpan dalam dada mereka lebih besar. Jika kita lihat hadis Nabi, cuba kita bayangkan kalaulah ada non-Muslim yang mencadangkan buku Confucius ke, ataupun buku-buku tokoh-tokoh agama lain, mestilah ada kalangan tokoh-tokoh politik yang selama ni sentiasa cuba untuk mengambil hati, bahkan mencium tangan dan dalam bahasa biasa mencium tangan dan lutut orang-orang yang sentiasa menzahirkan tak puas hati dengan orang Islam ni,
tentu akan kata, oh apa salahnya kita belajar dalam Islam, dibolehkan untuk kita belajar dengan mendengar idea-idea yang berbagai, bukan mesti kita nak menganut agama lain, sekadar memahami budaya Islam itu luas. Tapi apabila non-Muslim yang keras ini, saya tak kata semua non-Muslim, saya kata puak ekstremis ni, tak setuju dengan hadis ni, golongan ini senyap. Mereka tak timbullah rahmatan lil alamin ke apa, mereka tak timbullah. Demikian selama ni mereka cuba untuk mengambil hati sedaya mungkin. Sehingga pada saya kadang-kadang mereka terbabas daripada apa yang Allah sebut. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. Kamu tak akan dapati orang-orang yang beriman dengan Allah dan Rasul itu mencintai mereka yang menentang Allah dan Rasul. Mereka kadang-kadang dah terbabas di dalam politik mereka ke, di dalam bahasa mereka, kerana cuba nak please golongan yang menzahirkan sikap tak puas hati dengan masyarakat Islam ini. Pun begitu, mereka tak dapat memuaskan hati mereka. Sekadar nak baca hadis Nabi pun tak puas hati. Ini bukan silibus yang dibuat oleh grup yang mereka tak setuju. Grup mereka sendiri yang selama ni telah apa saja mereka nak kata kepada orang Islam, akan bela mereka ni. Akan benarkan mereka ni. Akan pertahankan mereka. Sanggup bergaduh dengan teman-teman orang Islam. Saya pun ada baik dengan mereka juga kadang-kadang. Bergaduh kerana saya bagi pandangan, oh ini pandangan tak boleh, kita rahmatan lil alamin dan seumpamanya. Hari ini dah tak dengar, dah tak kata dah. Bayangkan, saya ingin memberikan kesedaran bagi non-Muslim yang sederhana, yang tidak ekstrim. Saya baik dengan mereka, saya tak ada masalah. Tapi golongan ekstremis ini tak guna untuk kita cuba pleasekan mereka. Tidak akan ada pun satu hari yang mereka akan berpuas hati dengan kita. Ini ambillah pengajaran. Nak baca hadis di dalam negara kita sendiri. Hadis Nabi dan kita sendiri. Berapa kali kementerian terpaksa bersilat-silat daripada orang kemudian pergi kepada Muslim saja. Kena keluarkan pula penjelasan hanya Muslim saja. Taklah pula kata bahawasanya apa salahnya mempelajari budaya yang berbagai. Dalam hadis itu ada banyak pendidikan yang boleh dipelajari. Kita tak berani. Siapa duduk di barat, kita tahu bahawasanya pelajar didedahkan dengan agama yang selain daripada agama yang dianuti. Di Thailand kita dekat dengan asimilasi, mereka kena belajar. Di Indonesia mereka kena belajar, mereka kena tahu budaya bahkan agama bagi penduduk asal tanah berkenaan. Tapi ternyata bahawasanya nak membaca hadis Nabi pun menjadi kontroversi di dalam sebuah negara majoriti orang Islam yang selama ni telah menunjukkan sikap yang sangat baik, sangat santun, tidak bergaduh, memberi, bertoleransi. Dan itulah bagaimana kumpulan ekstremis ini membalas budi yang telah kita lakukan. Saya rasa ini perlu diambil nota untuk kita. Bagi sahabat-sahabat non-Muslim yang sederhana, yang tidak ekstrim, yang terbuka, yang sudi mendengar, yang menghormati budaya setempat dan latar kepada keadaan negara dan negara ini, saya tidak tujukan ucapan ini pada mereka, tapi saya tujukan kepada golongan ekstremis dan juga golongan yang selama ini sentiasa please cium tangan golongan ekstremis ini untuk mendapat redha politik mereka ataupun mendapat cinta kasih mereka, sehingga meminggirkan saudara-saudara Muslim bahkan ayat-ayat Al-Quran bagi mendapatkan cinta kasih mereka. Ternyata sehingga itu pun mereka tidak dapat terima. Hanya bukan untuk menyatakan
lihatlah ajaran Islam.